Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Allah Taala takdirkan kita pada pagi ini dapat bersama-sama dengan saya juga dapat bersama-sama dengan muslimat yang sangat dicintai, dikasihi lillahi ta'ala. Maksud kata muslimat, tidak ada tautan yang paling terindah, iaitu ukhuwah di antara kita bila ada di tengah-tengahnya adalah melalui majlis ilmu, insyaAllah. Jadi setiap perbuatan kita akan menghasilkan pahala, insyaAllah. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka muka surat 13. Siapa yang ada buku, siapa yang tak ada buku, buka nota, buka muka surat 1. Nak buat macam mana kan? Buku tak sampai-sampai lagi. Dia punya, sebab dia ni limited, sangat limited. Tak dijual di sebarang tempat. Masya-Allah, tabarakallah. Hanya ada siapa berani pi dekat Ma'had Darut Taujih Pulau Pinang, Penaga. Siapa yang berani sampai sana, insya-Allah dapatlah. Siapa yang tak berani kena tunggu jugalah, tak apa. Biar jadi pungguk rindukan bulan sebentar, insya-Allah. Tapi at least tak apa, kita baru masuk tajuk yang kelima, iaitu mati syahid kemuncak kenikmatan dunia. Mati syahid kemuncak kenikmatan dunia. Dalam surah, yang tak ada bawa buku boleh tengok. Handphone kita ada aplikasi Al-Quran, betul? Masing-masing ada kan? Kalau tak ada, lemah. Sebab apa? Handphone tu nak guna pakai juga tu. Jadi kena ada aplikasi Al-Quran. Buka surah Ali Imran ayat 169. Ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, iaitu yang gugur mati syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati sebenarnya, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah di sebalik ayat ini, ada kisah, ada asbabun nuzul ataupun kisah di sebalik ayat ini, iaitu kalau kita tengok pada keterangannya, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah berkata, ketika ayahku terbunuh dalam peperangan Uhud,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Jabir, mahukah aku beritahu kepadamu apa yang diucapkan Allah kepada ayahmu?" Maka Sayyidina Jabir menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Tiadalah Allah berbicara dengan seseorang kecuali dari balik tabir, kecuali dengan ayahmu." Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya, karomahnya, mulianya ayah Sayyidina Jabir, di mana Allah Subhanahu wa taala direct bercakap dengan ayah Sayyidina Jabir sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan Nabi, Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan siapa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Manusia yang merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang ada pada dirinya, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sendiri bercakap dengan ayah Sayyidina Jabir. Kemudian Allah berbicara kepada ayahmu sebagai pejuang agamanya. Yakni Allah Taala berfirman, "Wahai Abdullah, berharaplah kepadaku, mohonlah sebarang hajat kepadaku, nescaya aku akan memberi kepadamu." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, bapamu menjawab, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia untuk aku mati kali kedua kerana-Mu ya Allah." Allah menjawab, "Telah menjadi ketentuanku bahawa manusia di alam barzakh tidak dapat kembali semula ke dunia." Kemudian bapamu membuat permohonan yang kedua setelah tidak berjaya untuk kembali ke dunia dengan permohonannya yang pertama. Maka kata bapamu, "Wahai Jabir, wahai Rabbku, beritahulah kepada orang-orang yang di belakangku di dunia tentang keadaanku yang sudah mengecapi sebahagian nikmat daripadamu sebagai balasan mereka yang mati syahid kerana mempertahankan agamamu." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan ini, lalu Allah turunkan ayat ini ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Imam Hakim berkata sanad hadisnya adalah sahih. Masya-Allah, tabarakallah muslimat. Asbab kehebatan salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang terkorban dalam peperangan Uhud, yang mana berlaku kepada tahun ketiga Hijrah, tahun kedua Badar, tahun ketiga peperangan Uhud. Berlaku di antara peperangan orang Islam dan juga orang kafir Quraisy. Kalau sebelah kafir Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan, sebelah Islam diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. 700 orang tentera Islam dan juga 50 tentera berkuda berlawan dengan 3,000 tentera Uhud, di mana permulaan kisah peperangan dalam peperangan Uhud ini berlaku beberapa kepincangan di dalamnya. Kalau kita tengok ayat ni tersebut muslimat, menunjukkan ada konflik yang berlaku sempena peperangan Uhud, di mana berlaku kekalahan yang berlaku kepada tentera Islam. Ada campur tangan satu sudut yang namanya campur tangan orang munafik. Bila berlaku kekalahan, mereka buat postmortem. Orang munafik pun sibuk nak berkomentar. Itulah kami kata dulu, jangan perang dekat luar Madinah, perang dekat dalam. Jangan perang di luar, perang di dalam. Boleh sambil-sambil kita jaga anak-anak bini, lebih kurang macam itulah. Orang munafik pada asalnya memang sikap mereka ni suka mengkhianati, suka berbohong, dan suka bila berjanji suka mungkir.
ada 3 ciri-ciri khusus orang munafik. Yang pada awalnya mereka ni berkobar-kobar nak join dalam peperangan Uhud. Namun bila peperangan itu benar-benar berlaku, mereka kembali ke kota Madinah, meninggalkan tentera yang benar-benar untuk berperang. Allahu Akbar. Kemudian di sana pula diuji, umat Islam diuji, di mana saat berlaku peperangan pada pusingan pertama nampak orang Islam menang dah. Kemudian diuji dengan harta benda, yang mana ditinggalkan oleh musuh Islam. Maka tempat, kita kata tempat yang paling utama di kawasan pemanah, para pemanah itu, yang penjaga yang paling utama yang akan melihat suasana keadaan tentera-tentera di sebalik bukit dan sebagainya, maka mereka inilah yang utama turun untuk mendapatkan harta rampasan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Maksud kata, peristiwa peperangan Uhud menjadi satu peristiwa yang sangat besar yang boleh umat Islam bermuhasabah di sana. Kenapa sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang tragis? Ada lagi peristiwa-peristiwa yang saya tak sebut, sebab kita nak tengok apa dia punya inti daripada ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Sempena dengan ayat ini kisah di sebaliknya, di mana ayah kepada Sayyidina Jabir bercakap direct dengan Allah. Yang pertama, minta untuk dikembalikan ke dunia semula. Sebab apa? Nak merasa sakitnya mati syahid beberapa kali. Sebab apa? Masa mati, ayah Sayyidina Jabir dah melihat kehebatan, dah melihat kenikmatan, dah melihat ganjaran Allah kepada orang yang mati syahid. Kalau kita bincang bab mati syahid ni, dia ada 2 jenis kan? Mati syahid, syahid dunia dan syahid akhirat. Nanti kita tengok pada hukum hakamnya, insya-Allah. Kemudian tak dapat, Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab apa? Bila dah mati, kemungkinan, tidak ada kemungkinan dan perkara mustahil Allah Ta'ala akan hidupkan semula kecuali pada hari kebangkitan semula. Jadi permintaan yang kedua, ayah Sayyidina Jabir minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang ada di atas muka bumi ini, supaya apa? Menceritakan tentang nikmat-nikmat orang yang mati syahid, supaya kita bercita-cita untuk mati syahid. Kita minta, ada satu doa kita nak minta bagi mati syahid. Sebelum kita kata doa ini, kita boleh minta Allahumma atini ma tu'ti ibadakas salihin. Sebelum kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar tu, kita bacalah doa ni. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Kelebihan-kelebihan, ya Allah, kau berikanlah kepada kami kelebihan-kelebihan yang engkau berikan kepada apa? Kepada orang-orang, iaitu hamba-hambamu yang saleh. Siapa mereka? Mereka adalah para syuhada. Kita nak yang tu. Minta, ya Allah, rezekikan kami mati syahid. 2-3 hari lepas kan kita dapat peristiwa, baca dekat medsos, 3 beranak mati berpelukan, mati lemas dan sebagainya. Itu ulama mengatakan salah satu daripada tanda-tanda mati syahid. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, saya nak ajak muslimat tengok melalui tafsir Al-Muttaqin. Tafsir Al-Muttaqin ni tafsir yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Maksud mati syahid ini adalah mati yang tetap hidup. Mati, nama mati, tapi hakikatnya hidup. Di mana kalau kita melihat mati yang hakikatnya hidup, kita melihat pada peristiwa ayah Sayyidina Jabir menceritakan, diceritakan melalui
lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada kita bahawa apa yang berlaku kepada ayah Sayyidina Jabir menunjukkan bahawasanya kematian yang kita nampak pada asal ni muslimat rupa-rupanya hidup di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian syahid ni muslimat bukan fana. Maksudnya bukan hilang macam tu saja. Kematian yang mati syahid ini disebut pada dasarnya satu kematian, tetapi sebenarnya dia adalah wujud dan hidup. Wujud dan hidup. Dan bukan musnah, tetapi masih tetap ada. Tak musnah. Itu sebabnya bila orang yang mati syahid, yang syahid berperang ni, bajunya tidak ditukar, tidak dikafan dengan kain yang lain kecuali baju yang dipakai. Kemudian tidak dimandikan. Tidak dimandikan sebab apa? Biar mati dalam keadaan darah yang mengalir sebagai saksi. Masya Allah, Tabarakallah. Dan syahid bukanlah bererti berakhirnya suatu kehidupan macam kita ni. Sebab disebut kullu nafsin dha'iqatul maut, kan? Setiap yang hidup pasti akan mati. Pada dasarnya maka kita boleh memilih cara kematian kita. Boleh memilih. Nak memilih untuk hidup mungkin tidak. Tetapi nak pilih macam mana nak mati dalam keadaan yang baik, insya-Allah boleh pilih melalui amalan-amalan yang kita usahakan. Ada orang muslimat, kita nampak dia tu biasa, manusia biasa saja muslimat. Tetapi rupa-rupanya dia ada satu amalan khusus, satu je, tak dua, tak tiga, tak empat, satu sahaja amalan khususnya. Saya bagi satu contoh muslimat. Amalan khusus dia ni orang yang rajin berpuasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa sunat. Ayyamul Bait, Isnin Khamis, kemudian daripada awal Zulhijjah ila akhir sampai 9 Zulhijjah. Kemudian ada lagi puasa-puasa yang lain, puasa 6 dan sebagainya. Semua puasa-puasa sunat tak ditinggalkan sepanjang hidupnya. Satu tu je. Tapi solat tahajudnya kadang-kadang bangun, kan? Kadang-kadang tak mampu, tak sihat dan sebagainya. Ataupun kita kata adalah amalan-amalan yang lain tak dilakukan secara istiqamah kecuali yang satu ini. Maka ingatlah muslimat, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berterusan walaupun sedikit. Itu yang Allah Taala suka. Tak boleh buat banyak, jangan tinggal semua. Buat yang mana kita mampu. Saya ada baca satu artikel, dikisahkan ada seorang ustaz, dia meninggal di Madinah, Masya Allah, Tabarakallah, dalam raudah. Allahu Akbar. Ditanya kepada anaknya, apa amalan bapa kamu ni sampai dimuliakan sedemikian rupa? Siapa tak nak meninggal di raudah taman-taman syurga dekat dengan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Tabarakallah. Para nabi, mereka juga walaupun nampak pada dasarnya meninggal, wafat dan sebagainya, tetapi mereka hidup di alam sana. Kalau kita mati merupakan satu kerehatan, mengikut amalan kita lah. Nak rehat tak rehat, tengok pada amalan kita di dunia. Amalan dahsyat sangat, tak rehatlah kita jawab dia. Kalau amalan kita Masya Allah, Tabarakallah, maka jawabnya rehat. Tetapi para nabi, mereka tetap bersolat di alam sana. Di alam barzah mereka tetap mendirikan solat, bukan sebagaimana kita. Kecuali yang berlaku kepada salah seorang sahabat. Saya tak ingat namanya. InsyaAllah kalau saya ingat pada akan datang saya akan ceritakan. Seorang sahabat ni dia selalu minta pada Allah, ya Allah, bila aku mati ni, ya Allah, kurniakanlah kepada aku ni boleh solat di dalam kubur. Maka sahabat tersebut bila dia mati, dah berlalu bertahun-tahun, rupanya bila digali semula, proses pemindahan dan sebagainya, didapati keadaan sifat fizikalnya sedang menunaikan solat. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang kita nak, kita boleh pilih cara mati kita. Okey, kita berbalik kepada haji tadi, pada ustaz tadi.
Bila ditanya kepada anaknya, maka anaknya kata, bapa aku tak ada benda lain yang istimewa yang dia lakukan kecuali 2 benda ni saja. Yang pertama, bapa aku ni tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Tak pernah tinggal. Bila masuk waktu saja, terus pergi ke masjid. Kalau tak ada kenderaan, motor ke, kereta ke, dia akan berjalan kaki. Sedaya upaya dicuba untuk solat berjamaah di masjid. Tak pernah miss langsung. Macam mana Rasulullah SAW yang sangat beratkan orang lelaki terutamanya untuk menghadiri solat berjamaah di masjid. Sampaikan Rasulullah bagi amaran. Ya, siapa yang tak pergi masjid zaman Rasulullah SAW sehingga nak dibakar rumahnya. Sebab apa? Pentingnya tu. Solat berjamaah tu sangat penting dan sangat banyak kelebihan dia. Yang kita dengar kan 27 darjat, 25 darjat dan sebagainya. Sebaliknya itu wallahu alam banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Apatah lagi solat kita wuduk dengan sempurna, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Osman. Wuduk yang dilakukan oleh Sayyidina Osman 3 kali basuh tangan dengan sunat 3 kali, kemudian basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali, kemudian sapu kepala 3 kali, kemudian basuh kaki sampai ke mana? Ke tumit ke buku lali? Buku lali, mujung betul. Sampai ke buku lali 3 kali, kata Sayyidina Osman, Masya Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu lakukan sebagaimana yang aku lakukan begini, sesungguhnya Allah Ta'ala meredai kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Itu dalam riwayat hadis yang lain disebut lagi, orang yang berwuduk disebut dengan berkumurnya, dengan istinsyaknya, dengan kita kata madmadah, berkumur dengan kumur yang sungguh-sungguh, kecuali dalam bulan Ramadannya. Maka setiap yang kamu berkumur itu, bila keluar saja air daripada kumuran kamu itu, bergugurlah dengan dosa. Basuh istinsyak, basuh hidung 3 kali dengan bersungguh-sungguh. Macam mana kalau orang tua-tua dulu dia ajar tahu, kalau istinsyak tu sedut biar sampai perit. Itu salah satu proses kesihatan. Nanti kalau Dr. Arsyad datang, dia akan cerita juga. Wuduk pun boleh jadi faktor kepada kesihatan kepada kita. Sedut dan keluarkan bergugurannya air yang keluar daripada hidung kita tu, Masya Allah, tabarakallah, berguguranlah dengan dosa-dosa yang ada pada kita. Lepas tu bakat tanya, Ustazah, dosa apa kami nak buat hari-hari? Banyak dosa kecil yang lazim. Yang besar ni, nak buat maksiat besar ni rasa tak takut. Tak adalah nak rasuahnya, nak mencurinya, nak berzinanya, wal'ayazubillah. Tak ada dah, benda-benda macam tu tak ada dah. Tapi yang kecil-kecil ni yang kita bimbang. Dan yang kecil-kecil inilah bila kita berwuduk maka dia akan berguguran. Tak cerita basuh muka lagi, setiap titisan air daripada kelopak mata kita ni gugur satu-satu dosa kita. Allahu Akbar. Basuh tangan sampai ke siku pun macam tu, yang gugur daripada setiap kuku-kuku kita ni pun dikira menghapuskan segala dosa-dosa kita ila akhir. Habis gugur segala dosa-dosa kita, bermakna kita solat dengan kita berwuduk dengan sempurna. Bayangkan selepas itu pula kita melangkah menuju ke masjid. Setiap langkah kita itu hasil dia pahala. Tak cerita yang masuk dalam masjid lagi, pahala dia. Tak cerita yang kita niat iktikaf lagi. Muslimat kita kalau masuk masjid, jangan sesekali skip niat iktikaf, rugi kita. Ada orang dia masuk masjid, dia masuk saja je. Dia masuk nak solat duha tapi dia tak niat iktikaf, rugi dia. Sebab apa? Pahala banyak Allah Ta'ala nak bagi, tapi kita pilih-pilih pula.
ataupun kita terlupa. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Hebatnya sebenarnya amalan yang kita boleh buat, yang nampak walaupun sedikit, tetapi hasilnya Allahu Akbar kita tak tahu. Syurga mana yang kita boleh masuk dengan amalan mana yang kita tak tahu. Okey, kata anak Ustaz tadi yang kedua, apa yang dilakukan oleh bapanya, iaitu bapaknya tidak pernah meninggalkan salat sunat tahajud walaupun dalam keadaan letih sekalipun. Walaupun dalam keadaan ketika musafir sekalipun. Kita ni musafir muslimat, Allah Ta'ala bagi rukhsah, ya, boleh buat jamak qasar lagi. Lepas itu bila Allah Ta'ala bagi rukhsah di situ, kita bukan sekali buat jamak qasar, dengan tahajud kita tinggal. Betul tak? Letih berjalan ni, bukan tak letih, tapi boleh oleh kerana Allah Ta'ala bagi rukhsah ke aku ni, tahajud lagi tak payah. Kan? Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, bersakit-sakit dahulu, maka insya-Allah akan bersenang-senang kemudian. Boleh tak nak tinggal tahajud? Boleh, tak ada masalah apa. Sebab apa? Ada lagi satu hadis yang saya kata mafhumnya, bila kita ada kesusah payahan, ada penderitaan, ada perkara yang menghalang daripada kita untuk kita melakukan ibadah yang selalu kita buat, tiba-tiba sakit, tiba-tiba musafir dan sebagainya, maka Allah Ta'ala ganti. Seolah-olah kita dah buat. Seolah-olah kita dah buat, kita dapat. Sebab biasanya kita buat, tapi demam, lemah, flu dan sebagainya, tak dapat nak buat sesempurna tu. Maka Allah Ta'ala ganti sebenarnya. Tetapi at least terletak atas orang tu sendiri. Kalau dia kata lemah ke tak lemah ke, sebab apa? Tahajud tu lah makanan rohani dia. Kalau aku tak buat lagi, aku lemah, maka dia buat. Masya Allah, Tabarakallah. Di situlah kecintaan Allah kepada orang-orang yang ada kelebihan. Dia ada level dia. Level kita ni sakit, berhenti, stop sat. Kan? Stop sat dulu. Level orang setengah, sakit ke tak sakit itu bukan masalah bagi dia. Yang penting dia buat. Bukan senang nak capai redha Allah, kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu sebab kita boleh memilih soal kematian kita, nak syahid ataupun tidak. Okey. Kemudian muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama membahagikan syahid kepada dunia dan akhirat. Ada dua jenis syahid, syahid dunia dengan syahid akhirat. Iaitu kalau syahid dunia, iaitu syahid yang mengambil hukum-hukum khas yang jelas kita nampak. Contoh kepada orang yang mati syahid dunia ni, kita nampak jelas dia pergi berjuang fi sabilillah, ya. Kemudian dia mengambil hukum-hukum khas, hukum yang kebiasaan kepada jenazah itu tak berlaku kepada orang yang mati syahid. Dimandikan, dikafankan dengan kain kafan yang khusus. Kita pun beli siap-siap dah kain kafan kat kita, tiba-tiba mati syahid contoh, maka kain kafan tu walaupun kita wasiat, tak boleh lah. Wasiat nanti kalau mak mati nanti ni, kafanlah mak dengan kain kafan ni, pakailah telekong Siti Khadijah tu dekat mak. Lebih kurang macam tu lah, kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan kita mati syahid. Masya Allah, Tabarakallah. Hukum tadi itu, wasiat tadi itu yang nak kena ditunaikan oleh anak, tak berlaku kepada dia. Sebab kategori dia mati syahid. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekaligus membezakan dengan orang yang tidak syahid. Itu nak ada perbezaan. Itu dah Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Level dia tu, pada permulaan kematiannya tu, Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Di situ pun manusia tengok pada keadaan yang berlaku kepadanya pun, manusia dah kata apa? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, rezeki dia. Kita kebelakangan ni muslimat, bila kita tengok orang mati, kita selalu melihat keadaan kematian dia. Sama ada kita cemburu, ataupun yang kedua kita rasa wal'ayazubillah, tak mau jadi macam tu. Itu dua benda tu je. Kenapa kita tengok orang mati pada hari Jumaat, penghulu segala hari, apa amalan dia buat? Mati selepas sujud yang terakhir, apa amalan dia buat? Kita nampak hebatnya. Nampak dia orang biasa je,
lokal je. Di segi harta benda, perasaan kita kaya lagi. Lebih kurang macam itulah. Di segi ilmu, dia jarang-jarang majlis ilmu. Tapi kita ni hari-hari. Bagi tahu je dekat mana sampai, insya-Allah. Kalau tak, sakit. Allahu Akbar. Tapi kematian dia tu membuatkan kita cemburu. Apatah lagi kalau mati syahid. Kita tengok keadaan kematian syahid dia tu terdetik dalam hati kita cemburu. Sebab apa? Dia orang biasa. Tapi Allah Ta'ala angkat darjat dia melalui mati syahid. Kemudian, syahid akhirat. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu mereka yang dijanjikan pahala yang istimewa kerana kematiannya disebabkan apa? Itu syahid akhirat. Di segi hukum, dimandikan, dikafankan sama. Tetapi dia punya darjat mati syahid dia tu berbeza dengan kita. Itu dipanggil syahid akhirat. Yang mana ulama mengatakan di antaranya kematian disebabkan lemas. Yang berlaku kepada 3 orang tadi, 3 beranak tadi itu. Kakaknya merupakan alumni Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Adiknya itulah yang mati syahid tu, ya, bersama dengan anak-anak dalam keadaan yang berpelukan. Allahu Akbar. Disimpan pun berdekatan dengan Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang sebab rumahnya pun berdekatan di situ. Nama kampung Lengkuas. Allahu Akbar. Kita cemburu. Kita tengok keadaan tu, kita cemburu. Kita paling kena minta muslimat, mati dalam keadaan mengejut paling kita tak nak. Allahumma inni a'udzubika min faj'atil maut. Ya Allah, lindungkanlah kami, peliharalah kami daripada mati dalam keadaan mengejut. Mati mengejut ni muslimat, mati tak sempat nak mengucap, tak sempat nak sebut kalimat yang baik di sisi Allah. Bila sebut mati, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka masuklah dalam syurga. Itu yang secara zahirnya kita baca hadis tersebut. Tapi ada ulama kata lagi boleh kita baca yang lain pun tak apa. Iaitu contoh, orang ni biasa dia baca laqad ja'akum, contoh ila akhir. Ataupun biasa dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang selalu dia zikirkan. Maka pada akhir kehidupannya dibaca yang tu ila akhir, tak ada masalah. Sebab apa? Dalam satu hadis diceritakan di mana Sayyidatina Aisyah sedang meriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebut ya Rafiqul A'la. Rasulullah tak sebut pun la ilaha illallah, tetapi Rasulullah sebut ya Rafiqul A'la. Sebab apa Rasulullah sebut macam tu? Apa maksud dia? Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah. Sebab para nabi diberi pilihan. Bila sampai ajal, mereka ini diberi pilihan oleh Allah. Sama ada untuk meneruskan kehidupan ataupun untuk kembali kepada Allah. Dan semua nabi memilih untuk kembali kepada Allah. Walaupun diberi peluang. Kita muslimat kalau bagi peluang macam tu agak-agak macam mana? Umur ni 90 tahun dah ni. Lutut memang tak payah cerita lah, ya? Nak tahajud jauh sekali dah lah, penat dah. Boleh lah kalau setakat satu witir tu. Satu je. Satu dengan qul huwallah, tu saja. Tapi bila my birthday, minta apa? Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kan? Anak-anak pun Allah selamatkan kamu. Macam itulah. Kita tak akan minta untuk mati walaupun dalam keadaan merangkak dah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa tu? Apakah benci nak bertemu dengan Allah? Tak benci. Kita sebenarnya takut mati tu sebab apa? Tak tahu bekalan yang kita bawa tu penuh ke bocor. Allahu Akbar. Itulah kita kata adabnya kita. Tak seperti mana orang kafir. Orang kafir, bila Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk cabut nyawa mereka, mereka tak reda, tak rela.
benci untuk bertemu dengan Allah. Sebab apa? Awal-awal lagi mereka dah digambarkan azab oleh Allah. Tengok neraka yang bakal kamu tempati. Tengok kubur yang bakal akan menghimpit kamu, memeluk kamu sehingga rapat tulang kamu, tulang bahu kamu rapat, hancur, luluh. Maka disitulah puncanya mereka takut, benci untuk bertemu dengan Allah. Lalu roh yang ada dalam tubuh badan ni, kita kata berlari dalam tubuh ni, semata-mata takut untuk dicabut nyawa. Tapi malaikat apa kisah? Malaikat maut dia rentak saja nyawa orang kafir. Allahu Akbar. Tidak sebagaimana orang Islam. Okey. Kemudian mati syahid akhirat disebut oleh para ulama itu cirit-birit. Mati dalam keadaan sakit perut lah, senang cerita. Sakit perut ni luas, seluas. Ada orang ta'un, cirit-birit kan, ta'un menyebabkan cirit-birit. Mati beranak berkaitan dengan perut juga. Ya, mati dalam keadaan kesakitan yang berkaitan dengan abdomen. Kemudian mati kerana dizalimi. Mati kerana dizalimi. Sebab apa disebut dalam satu hadis, asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Mati syahid itu ada 5 sebab. Pertama, terkena serangan ta'un, wabak lah, wabak, insya-Allah. Termasuk dengan COVID dan sebagainya, insya-Allah, sebab dia ada kaitan dengan wabak. Yang kedua, sakit perut. Ketiga, lemas. Dan yang keempat, terperangkap dalam runtuhan. Dalam runtuhan apa-apa, gempa bumi ke apa ke, terperangkap dalam runtuhan. Dan yang terakhir, kerana membela agama Allah. Maksudnya syahid berperang fi sabilillah. Imam Nawawi mengatakan, kita kata Imam Nawawi kata, man mata bisababi qitalil kuffar hala qiyamil qital. Yakni orang yang mati disebabkan berperang menentang kafir, maka ketika itu matinya adalah mati syahid, iaitu ketika berlakunya peperangan. Okey, muslimat, kita tengok apa dia kelebihan orang yang mati syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Yang pertama, tidak merasai kesakitan. Orang yang mati syahid ni dia tak rasa sakit. Di mana kematian mati syahid akibat dibunuh oleh orang kafir di medan perang tidak dirasai kesakitan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Seseorang yang syahid tidak merasai kesakitan kerana dibunuh, hanya seolah-olah bagaikan satu cubitan sahaja. Macam kita katalah, Allah nak khatam tu macam kena cubit je, kan? Nak kena cucuk tu macam kena cubit je. Macam tu nak digambarkan perasaan orang yang mati syahid saat dibunuh di dalam medan perang. Itu kelebihannya. Yang kedua, orang yang mati syahid ini ditempatkan di syurga. Kerana apa? Disebut oleh Al-Um Ar-Rubai binti Al-Barra mengatakan, ibu kepada Harisah bin Suraqah datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, wahai Nabi, pesuruh Allah, sudikah engkau memberitahu tentang anakku Harithah yang terbunuh dalam peperangan Badar? Seorang ibu, dia nak tahu juga khabar tentang anaknya setelah kematian. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, maka si ibu ni dia suka pergi rosek-rosek. Kalau bapa ni dia kurang sikit. Ibu ni dia nak tahu sebagaimana yang dia yakini, yang diimani, apakah benar ataupun tidak. Ataupun untuk memujuk rasa. Berbaluilah kalau aku tak sedih sebab anak aku di syurga tu. Macam tu. Nak tahu. Tu seorang ibu. Naluri seorang ibu kalau macam tu normal. Kalau yang tak normalnya, ada aku kisah. Itu tak normal. Bahaya kalau ibu ada naluri macam tu. Sebab apa? Seorang ibu ni sentiasa dia akan sekecil-kecil keadaan akan dia ambil tahu. Sebab dia ada kaitan dengan emosi. Bila emosi dia ada kaitan dengan agama, sangat bagus.
Tapi kalau emosinya tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan ilmu, maka akan membawa kepada jurang kebinasaan. Masya Allah, tabarakallah. Anak kepada Ummul Rubai ini adalah Harisah yang mati dalam peperangan Badar, kena dengan panahan sesat yang menikamnya. Maka jika beliau di syurga, aku bersabar, dan jika sebaliknya aku akan tangisi dengan kuat. Sampai macam tu sekali. Kalau aku tahu anak aku duduk di syurga ni, aku boleh sabar. Tapi kalau aku tahu sebaliknya, masa itulah aku akan meraung-raung. Macam itulah keadaan. Sampai macam tu sekali. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Harithah, kata Rasulullah, sesungguhnya di sana ada beberapa syurga di dalam syurga. Ada syurga di dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hari itu saya ada cerita. Syurga yang paling, orang Kedah kata yang paling common lah. Yang paling lokal, yang paling biasa, iaitu syurga yang ditempati oleh orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Itu syurga yang paling biasa. Sebab apa? Sebab banyaknya dia nak kena cuci dekat neraka tu. Bila dia masuk dalam syurga tu, dia pun segan nak masuk. Dengar suara orang riuh rendah dah. Macam crowded dah kat dalam tu. Macam tak ada dah tempat untuk dia. Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala perintahkan juga untuk masuk. Masuk saja ke dalam sana, Masya Allah, tabarakallah muslimat, satu syurga yang disediakan kepadanya 10 kali ganda dunia. Kita yang dunia ni pun duk berebut. Satu dunia ni kita berebut ni. Berebut tanah, berebut hasil. Hasil bumi, khazanah bumi, berebut satu dunia, berebut dengan hanya satu bumi yang tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syurga ditempati oleh orang yang terakhir macam tu. 10 kali ganda dunia, disediakan 70 buah bilik, satu-satu bilik makan masa 40 tahun. Ia duk tengok segala keindahan, segala kecantikan, segala kenikmatan, makan masa 40 tahun. Allahu Akbar. Apatah lagi syurga yang disediakan kepada orang yang mati syahid ni, muslimat. Boleh ada perbezaan tak? Jangan pula duk fikir kalau macam tu saja saya masuk yang last pun kira okey lah. Jangan. Masuk yang last tu nak lintas neraka dulu. Wal-ayazubillah. Yang penting waqina azabannar dulu. Masuk kata kalau kita baca minta syurga, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la. Kita minta jannatul firdausil a'la, dan apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya daripada perkataan kita, perbuatan kita, daripada niat kita, kita minta. Jangan lupa minta Allah Ta'ala jauhkan kita. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Minta syurga, jangan lupa minta jauh pada neraka. Sebab nak masuk syurga mahal. Banyak jalan berlekok dia. Boleh jadi kena lintas neraka dulu. So makna kata, kalau minta syurga, jangan lupa minta jauh daripada neraka. Kalau kita minta jauh daripada neraka, kalau Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kalau tak lintas neraka, artinya syurga. Kalau masuk syurga saja, belum tentu kita terus direct to jannah. Barangkali terpaksa lintas beberapa tempat. Yang paling kita takut namanya neraka Jahannam, wal-ayazubillah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Okey, seterusnya yang ketiga, diampuni dosa kecuali hutang. Diampuni seluruh dosa orang yang mati syahid ni, kecuali apabila dia berhutang. Allahu Akbar. Muslimat, sebelum saya masuk tadi, saya dah terlupa yang ke atas tadi ni. Rasulullah bagi tahu macam mana dekat Ummu Harithah. Sesungguhnya di sana ada beberapa syurga di dalam syurga. Anak Harithah ini ditempatkan di dalam syurga Jannatul Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Syurga tu Allah Ta'ala sediakan, syurga tertinggi kepada orang-orang, di antaranya eksklusif, manusia yang paling eksklusif. Di antaranya orang yang menjaga akhlak.
Orang yang menjunjung akhlak dia. Orang yang bermuamalah sesama makhluk Allah ni, dia jaga akhlak dia. Itu sebabnya Rasulullah diutuskan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Itu sebab berlaku di kota Makkah dan Madinah rombakan. Kita rombakan akhlak yang ada pada ketika tu. Kalau yang baik dikekalkan, kalau yang tidak baik dirombak semula. Supaya sesuai akhlak tu dengan syariat Islam. Itu kita kata. Sebab itulah bila kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk penyempurna akhlak, kita sebagai umat dia kena pegang sungguh. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa minta Jannatul Firdaus. Jangan minta yang level-level bawah ni. Minta tu biar diman. Walaupun amalan tu kalau tengok Allah macam tak sesuai. Tapi Rasulullah tak kata mintalah sesuai dengan amalan kamu. Apalah kerek sangat nak minta yang hebat-hebat. Tak. Rasulullah tetap suruh kita minta Jannatul Firdausil A'la. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ni luas rahmatnya daripada azabnya. Selagi kita duk minta, selagi Allah Ta'ala suka. Merengek-rengek, bercinta dengan Allah, Allah Ta'ala suka. Tak macam manusia. Manusia ni masa waktu bercinta is okay. Masa dah kahwin 3 bulan pertama okey lagi, 7 bulan pertama okey lagi. Selepas tu okey tu ada dalam WhatsApp je lah. Okey, tu je. Sebab apa? Kalau lebih sangat dia kata buang tabiat. Ni 4 series ni buang tabiat ni. Itu sifat manusia, cepat mudah je jemu. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi minta, lagi merengek, lagi menangis, lagi bercinta dengan Allah, maka lagi Allah Ta'ala suka. Bersungguh-sungguhnya kita meminta pada Allah ni, bererti kata tingkatan keyakinan kita tu makin tinggi, level keyakinan kita kepada Allah makin tinggi, maka akan mudahlah jalan makbulnya Allah dengan doa-doa kita. Allahu Akbar. Bila kita minta tu, kita letak sekejap diri kita macam level para alim ulama. Contohlah, minta tu Jannatul Firdaus, macam level kita para alim ulama. Di segi apa? Di segi keyakinan kita, yakin Allah Ta'ala akan makbul. Jangan letak dengan level kita, aku dah minta 10 tahun dah nak, tak sampai-sampai lagi, tak dapat-dapat lagi. Tapi kalau kita minta dengan level para ulama, kita akan tenang. Sebab apa? Yang penting depan sana adalah redha Allah. Allah Ta'ala tak bagi juga kepada kita, pasti ada hikmahnya terbesar di sana. Itu kita kata minta kepada Allah, letakkan diri kita sedikit dengan level para alim ulama, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, diampunkan dosa kecuali hutang muslimat. Dalam satu hadis disebut, yufaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali dosa tidak melunaskan hutang. Kalau cerita bab melunaskan hutang ni muslimat, Allahu Akbar. Kalau setakat RM1, RM2 tu is okay, kita boleh halalkan. Tapi kalau dah melangkau sampai 10,000, tiba-tiba dia hilang daripada radar, macam mana nak halalkan? Sebab apa? Orang yang berhutang ni, orang yang memberi hutang tu sebenarnya dia ada juga hajat terhadap wangnya. Tetapi atas empatinya yang sangat tinggi, dia sanggup tolong orang yang nak minta hutang. Sebab level orang yang minta hutang ni muslimat bukan orang yang saja-saja minta sedekah. Pasti dia ada keperluan yang sangat penting sampai dia terpaksa minta hutang. Terpaksa untuk, kita kata, malukan sikit rupa dia. Tebalkan sikit rupa dia nak minta hutang. Pasti dia ada. Berbeza dengan orang minta sedekah. Orang minta sedekah tu memang orang yang dah tak ada apa dah. Orang yang minta hutang pasti dia ada keperluan, maka ditunaikan oleh orang yang memberi hutang. Maka selepas dia menerima duit tu, terpulanglah atas amanah terhadap diri dia. Itu sebab dalam ayat Al-Quran, satu kertas, satu muka cerita bab hutang kena catat. Allahu Akbar. Tak kiralah adik-beradik ke, BFF ke, semua kena catat. Sebab apa? Ke depan nanti kita tak tahu apa nak jadi.
Pernah jadi dalam satu peristiwa, nak cerita orang yang amanah dalam berhutang. Diceritakan dalam buku 40 hadis Rasulullah bercerita di Taman Kisah. Nanti kalau insya-Allah diizinkan oleh Allah, jika kita dah habis buku kita ni, kita sambung dengan buku tersebut. Di mana seorang lelaki dia berhutang kepada sahabatnya dengan kadar bukan sikit, 500 dinar ataupun 5,000 dinar. Wallahu alam. 1 dinar berapa muslimat? 1 dinar ada 4 gram sekarang. Berarti lebih kurang dalam RM1,200. Ustazah macam lah masuk public goal Takkan ni dikira kan. Seolah-olah seekor kambing. Ya. Jadi dia hutang kepada sahabatnya sama ada 500 dinar ataupun 1,000 dinar. Cuba kalilah. 1,200 kali dengan 500 ataupun 5,000 dinar. Banyak tak? Banyak. Kemudian dia berjanji untuk membayarnya sekian-sekian. Dia berhutang contoh dekat dengan dermaga ni, dekat dengan jeti. Diorang nak pergi ke seberang. Nanti sekian-sekian hari bulan kita akan berjumpa di sini. Saya akan bagi balik duit saya. Duit yang saya hutang. Dinar yang saya hutang. Kemudian dia pun berlayar. Bila dia berlayar, sampai kepada satu tempoh dia nak kena bayar balik kepada sahabatnya ni. Tetapi malangnya tak ada kapal yang berlabuh di tempat dia nak berlayar datang ke sini. Apa dia buat? Muslimat bayangkan. Dia ambil satu kayu, kemudian diletakkan duit dinar di dalam tu dengan sepucuk surat. Dengan nama sahabat dia. Kemudian dihanyut. Ni cerita Bani Israel. Zaman Bani Israel. Dihanyutkan ke persisiran pantai dengan yakin dan tawakalnya kepada Allah bahawasanya kayu ini akan sampai ke tempat sahabatnya. Yang mana masa dia buat kerja tu, dia fikir, seandainya kayu ini sampai kepada sahabatnya, maka dia ambil alhamdulillah. Seandainya tak sampai, maka bila aku sampai di sana nanti, aku akan bayar semula daripada duit yang lain. Allahu Akbar. Tapi oleh kerana pegang pada janji sekian-sekian hari, maka diusahakan. Dengan izin Allah, lelaki yang sedang menunggu kedatangan sahabat dia tadi tu jalanlah di persisiran pantai. Macam kita lah duduk tengok kan. Kata nak bayar lagi 2 hari lagi aku duduk tunggu ni. Call tak angkat dah. WhatsApp tak jawab dah. Kan? Hilang daripada radar. Duduk tengok status dalam Facebook je. Duduk dekat mana? Dekat Turki tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. 2 hari je lagi aku duduk tunggu ni. Kan? Macam itulah. Kita di persisiran status. Dia di persisiran pantai. Tunggu kawan dia. Dengan izin Allah, maka kayu tadi hanyutlah di tepian pantai tadi tu. Sampailah ke tangan lelaki tadi. Dia ambil kayu tersebut, dibuka. Kemudian didapati di dalam sana adanya duit dan juga sepucuk surat dengan namanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai kepadanya. Bayangkan muslimat, kita kalau jumpa botol jangan ambil lah. Tak ada siapa pun nak bayar hutang kat kita pakai itu, tak ada. Ya? Pakai Shopee ke apa, tak ada. Jangan buat ambil buluh ke, kayu ke, botol ke yang ditaut dalam laut. Bahaya. Bahaya. Nanti keluar benda lain. Itu cerita dia. Okey. Sebab apa? Di antara proses pusat perubatan Islam dihanyutkan ke laut. Jin-jin tu, sihir-sihir tu dihanyutkan ke laut. Masuk dalam botol lah, apa semualah kan. Kemudian sampailah masanya lelaki tadi ni, barulah boleh dapat menyeberangi. Bila dia sampai, dia dah ada dah duit untuk spare, untuk bila tak sampai barang tu dia nak bagi dengan duit dia. Kemudian dia berjumpa dengan lelaki tersebut, diceritakan. Maka lelaki kata, alhamdulillah duit yang kamu kirim tu sampai berkat tawakal kepada Allah dengan usaha. Kita sekarang nak buy post memang tak yakin lah kan. Mungkin boleh bank dan sebagainya, masya-Allah. Bayarlah hutang. Sampai orang yang mati syahid pun dosa hutang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa? Sebab dia ada kaitan. Pendapat ulama kata dia ada kaitan, hutang ini berkaitan dengan manusia. Bila ada kaitan dengan manusia, atas sebab mulianya manusia, maka Allah Ta'ala serahkan hak itu kepada manusia untuk menghukumnya. Allah Ta'ala tak ambil pot bila ada kaitan dengan manusia. Dengan Allah, Allah Ta'ala maha pemurah lagi maha penyayang. Allah Ta'ala boleh saja nak hapuskan dosa-dosa kita. Tapi bila ada kaitan dengan manusia, asbab. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Maka sebab itulah Allah Ta'ala muliakan manusia. Biarlah manusia itu mengadili orang yang menghutangnya. Tapi muslimat, seandainya kita halalkan, kita pun tak nak juga di akhirat nanti duk sibuk nak masuk syurga dah lah ni, nak langkah dah ni. Maklumlah kita orang baik, amin amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba tak jadi lagi. Ada lagi orang yang hutang dengan kamu yang kamu tak halalkan di dunia. Kamu kena settle dulu dengan dia. Takkan lambat masuk syurga. Itulah keadaan dia. Pentingnya sifat menghalalkan, pemaaf dan sebagainya. Jangan duk sandar pada kenangan. Maafkan. Kalau boleh maafkan. Okey. Kemudian seperti lagi orang yang hutang, seperti pengambilan harta orang dengan secara batil, secara tak benar. Bab harta pusaka mempusakai ni. Contoh, kita ambil harta pusaka adik-adik kita ke, abang-abang kita secara tak benar. Kita claim, aku ni penama, so aku berhak. Macam tu. Secara tak benar dan tidak diredai, maka berdosa. Kemudian merampas harta milik orang, hak apa pun milik orang, ataupun membunuh dengan sengaja dan sebagainya, maka dosa-dosa ini lebih buruk daripada dosa tidak melunaskan hutang. Dosa yang hutang tu pun dah Allah Ta'ala tak ampunkan, apatahlah dosa yang kita sebut tadi tu, merampas, menzalimi, kemudian membunuh dengan sengaja dan sebagainya, maka dosa-dosa ini lebih buruk daripada dosa orang yang tidak melunaskan hutang. Walau bagaimanapun dosa ini diselesaikan melalui amalan hasanat dan sayyiat, sebagaimana dijelaskan kalau kita tengok ada hadis-hadis yang sahih yang lain. Okey, yang keempat, kelebihan fadilat orang yang mati syahid. Darah syahid wangi bagaikan kasturi. Kita tengok, kita jumpa banyak bukti di atas dunia ni. Darah-darah orang yang mati syahid, darah syuhada ni sangat wangi. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, saya sebut terjemahannya. Demi Allah, diriku dan tangannya tidak tercedera seseorang di jalan Allah, sedangkan Allah lebih mengetahui dengan orang yang tercedera di jalannya. Nescaya dia datang kepada hari kiamat nanti dalam keadaan berdarah, warna darahnya tetapi baunya kasturi. Nampak warna darah, tapi bau darah itu adalah darah yang berbau kasturi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan yang kelima, dipayungi sayap malaikat. Orang yang mati syahid dipayungi oleh dirinya oleh sayap malaikat. Disebut dalam satu hadis, tak kala bapaku dibunuh, aku menangis, dan aku buka kain yang menutupi mukanya. Sahabat-sahabat Nabi melarang aku berbuat demikian, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam melarang aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menangis. Atau mengapa engkau menangis? Maka malaikat sentiasa memayunginya dengan sayapnya hingga dia bangkit, diangkat ke langit. Orang mukmin, ruh orang mukmin bila mati, ruhnya akan terus direct tu langit, naik ke langit, disambut oleh penduduk langit dengan puji-pujian, diarak oleh malaikat, seolah-olah macam kita ni diangkat roh kita ni macam berpattern-pattern pula. Sampai sini malaikat ni sambut, sampai sana malaikat sambut, sampailah ke langit, disambut oleh penduduk langit dengan puji-pujian. Allahu Akbar. Bayangkan kalau roh tu tak sampai ke langit, berarti dia bukan orang mukmin. Bimbang. Kemudian yang keenam, mendapat kediaman darus syuhada. Dalam satu hadis disebut, aku lihat dua lelaki datang kepadaku lalu membawaku naik ke sebatang pokok. Rasulullah ceritakan pengalaman Rasulullah SAW. Aku lihat dua orang lelaki datang kepadaku lalu membawaku naik ke sebatang pokok, kemudian membawaku masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat cantik dan istimewa. Aku tidak pernah melihat rumah secantik itu. Rumah ini ialah darus syuhada, iaitu rumah para syahid.
yang Allah Ta'ala janji untuk tempati mereka di akhirat sana. Dan yang ketujuh muslimat, orang yang mati syahid dapat menyelamatkan 70 orang ahli keluarganya. Lisyahid 'inda Allahi sittu hisal wa yufa'u fi 70 min aqaribihi. Allah menyediakan 6 perkara di sisi Allah, salah satunya daripadanya ialah dapat menolong 70 orang keluarganya bagi orang yang mati syahid. Seterusnya, jasad yang tidak dimakan bumi. Yang nombor 8, jasad orang yang mati syahid tidak akan hancur luluh. Antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para syuhada, yakni jasadnya tidak musnah dimakan bumi. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Haram, tak kala bapanya dikebumikan bersama dengan rakan-rakannya yang lain yang terkorban syahid, yang saya cerita tadi pada awal tadi tu, maka aku ni tak senang hati dengan perkebumiannya. Sayyidina Jabir kata, aku tak senang hati sebab perkuburan tu masal. Maksud masal tu secara borong, dimasukkan 6 orang dalam satu liang. Jadi anak dia rasa macam tak selesa. Kemudian dikhabarkan, dikatakan aku tak senang hati dengan perkebumiannya dalam satu lahat. Lalu aku keluarkannya daripada kubur itu selepas 6 bulan berlaku. Dia tunggu dulu sampai 6 bulan, barulah terdetik hati nak pergi korek balik, nak ambil balik jasad tu, orang yang mati syahid. Maka kata Sayyidina Jabir, aku dapati keadaannya tidak berubah seperti hari dia dikebumikan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sempurna. Kalau ada darah masih segar. Keadaan tubuh badan tidak terusik oleh cacing-cacing, binatang-binatang, kala jengking ke apa, tak terusik langsung. Itu janji Allah kepada orang yang mati syahid. Okey. Ada satu persoalan, disebutkan, bukankah orang yang mati itu rohnya hidup? Orang yang mati itu, masa kita mati, roh kita pertama diangkat ke langit, jasad kita dibawa ke liang lahat. Bila mana habis talqin dan sebagainya, melangkahlah manusia meninggalkan kuburan tersebut. Dengan harapan, dengan doa kita masing-masing terhadap si mati tadi, ya Allah, permudahkan persoalannya di dalam kubur nanti ni. Apa yang ditanya, yang bakal ditanya oleh Munkar dan Nakir, permudahkan doa tu. Rasulullah suruh kita doa dekat ahli kubur. Bila kita langkah saja pergi, maka ruh kita dikembalikan semula ke bumi. Kemudian barulah kita dihidupkan semula, dibangkitkan oleh para malaikat. Kemudian kita ditanya tentang persoalan lelaki yang akan ditampilkan kepada kita. Bila ditanya, apa yang ditanya pada kita? Madza taqul hadzal rajul? Apa yang kamu nak kata tentang lelaki ni? Kalau kita memang tak kenal pun, 1400 tahun yang lalu dah pergi meninggalkan kita. Tapi kalau kita tak pernah ikut sunnahnya, kita tak pernah ikut syariat yang dibawa olehnya, kita tak pernah menyintainya, kita tak pernah berselawat kepadanya, memang kita tak kenal dia. Maka kita akan jawab, ma adri, ma a'rif, aku tak tahu. Tapi kalau kita boleh kenal, kita cinta walaupun kita tak pernah tengok, kita cinta, kita amalkan sunnah, kita berselawat kepadanya, sudah pasti bila ditanya madza taqul hadzal rajul, kita pun akan menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jawapannya. Jawapan yang kita baca setiap kali kita keluar daripada bilik air setelah mana kita berwuduk. Kita baca ke doa tu, doa selepas berwuduk. Maka di satu persoalan yang timbul, bukankah semua orang yang mati itu rohnya hidup? Sama ada syahid ataupun bukan syahid. Malah sama ada Islam ataupun bukan Islam, semua roh tu akan dihidupkan kembali dalam kubur. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berbicara dengan roh musyrikin. Nabi pernah berbicara dengan roh musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar. Kalau nak dikatakan kita pergi ke kuburan, ada orang kata tak boleh cakap dengan mak ayah. Buat apa nak cakap, dia dah mati dah. Kita tak boleh bercakap, tak boleh minta, tak boleh apa.
Ingat muslimat, kita lalu tepi kuburan sekalipun, apa yang disuruh untuk kita buat? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kamu wahai ahli kubur. Wa inna, sesungguhnya, insya-Allah, dengan izin Allah nanti kita akan bertemu. Sebab apa tu? Sia-sia tak perbuatan kita kalau kata roh tadi, jasad tadi tak dihidupkan dengan roh dalam kubur tu? Sia-sia tak? Sudah tentu sia-sia. Tapi kenapa Rasulullah suruh? Rasulullah suruh berdoa, Rasulullah suruh bagi salam. Bahkan Rasulullah sendiri bercakap dengan orang kafir musyrikin yang dah mati pada peperangan Badar, iaitu Abu Jahal dan beberapa sahabat, konco-konco Abu Jahal. Bila Rasulullah tanya dalam satu hadis, Rasulullah kata apa? Di antara yang sebagai mafhumnya, Rasulullah tanya, kamu nampak tak lagi? Lebih kurang macam ni lah, macam kita katalah, sebagaimana yang kamu ragukan di dunia dulu, sekarang kamu dah tahu dah, baru kamu ketahuan, baru kenal langit tinggi rendah, lebih kurang macam tu lah. Sehingga kan Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada dua soalan sebab dua riwayat yang berbeza. Riwayat yang pertama kata, ya Rasulullah, apakah mereka ni mendengar apa yang kamu cakap? Riwayat yang kedua mengatakan, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, apakah mereka dapat menjawab soalan kamu? Maka jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya pendengaran orang yang mati lebih sensitif daripada pendengaran orang yang hidup. Itu sebabnya sunat kalau kita nak lalu kawasan perkuburan, sunat untuk kita tanggalkan selipar. Sebab setiap detakan langkah kita tu didengar oleh mereka. Mungkin kita anggap perlahan, tapi mereka sangat sensitif. Itu sunat. Boleh tak nak tanggalkan? Tak ada masalah, pakailah, sunat saja. Sunat ni kalau tinggal rugi. Okey. Jadi kita boleh faham lah, roh orang yang mati ni, tak kisahlah dia berimankah tak berimankah, akan dikembalikan pada tubuhnya saat dia berada di dalam kubur ataupun alam barzakh. Dan memang benar semua orang yang mati itu hidup dengan ruhnya, kerana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesiapa yang bernyawa akan merasa kematian, dan sesungguhnya segala ganjaran kamu itu hanya disempurnakan pada hari kiamat. InsyaAllah kita kata keistimewaan dan nikmat hidup para syuhada. Bal ahya'un 'indallah rabbihim yurzaqun. Malah mereka itu sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Sebagaimana yang diceritakan kepada kita oleh Abu Zahrah, yang mana menunjukkan kepada kita bahawasanya kebahagiaan, ketenangan ataupun kegembiraan yang dirasai oleh roh ahli syuhada ini sebagai pendahuluan mukaddimah dia. Tenang duduk dalam kubur itu seolah-olah berada di taman-taman syurga. Satu bentuk mukaddimah, pendahuluan bagi yang ni dulu, sebelum hakikat yang sebenar nanti setelah di alam akhirat yang sebenar. Kemudian kita melihat muslimat nikmat hidup para ahli syurga, pada ahli syuhada, di mana mereka ini bersukacita kerana jihad mereka telah disempurnakan terdahulu. Yang mereka sempurnakan dah berhasil. Yang mana roh para syuhada ini bukan sahaja bergembira dengan nikmat yang mereka perolehi, mereka juga redha dengan jihad. Bukan macam orang munafik, tak redha, tak suka, tapi terpaksa nak ikut, akhirnya mereka khianat. Sedangkan orang Islam cintakan kepada mati syahid, redha, rela, tak pernah rasa terpaksa. Maka itulah ganjaran mereka, yang mana kalau kita melihat beberapa kenikmatan yang ada kepada mereka disebut dalam satu hadis, sehingga mereka ingin balik ke dunia sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Dan seterusnya dikhabarkan kepada ahli dunia agar
orang yang mati syahid ini Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada mereka dahulu, iaitu nikmat-nikmat yang bakal mereka kecapi nanti. Sedangkan pada ketika ini mereka diletakkan di dalam, kita sebut sebagai lentera-lentera ataupun di dalam lampu-lampu, ya, sebagai kediaman sementara mereka. Kemudian mereka akan diterbangkan oleh satu burung hijau. Mereka duduk di dalam satu, kita sebut sebagai tempat temolok lah kan, temolok burung hijau, diterbangkan daripada satu syurga ke satu syurga. Inilah tempat kamu nanti, inilah kenikmatan yang kamu dapat nanti, inilah kebahagiaan yang bakal kamu kecapi. Dikhabarkan sebagai mukaddimahnya. Kemudian mereka dikembalikan semula ke tempat kediaman mereka sementara. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu sebab mereka hidup, ya. Sedangkan kita ini muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tak digambarkan macam tu. Nak digambarkan kepada kita setelah mana kebangkitan nanti, barulah digambarkan dengan layar untuk menunjukkan segala kebaikan kita dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita share pada kali ini tentang keadaan orang yang mati syahid ataupun asbabun nuzul atau pengkisahan kelebihan orang yang mati syahid menjadi satu bentuk motivasi kepada kita dan juga bentuk ibrah kepada kita. Jadi jangan kita putus asa untuk minta kepada Allah supaya mati dalam keadaan mati syahid. Wa imma kita mati di tempat tidur, tapi oleh kerana kita minta mati syahid, akan ada di sana pahala-pahala orang yang mati syahid. Jangan kita lupa minta, ya Allah rezekikan aku mati dalam keadaan mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka al jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad, wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.